Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tok T, Datuk Lat. Salam. Black video. Ya, saya. Okey. Siapa pula nak present ni? Okey. Mira present lah Mira. Okey, boleh. Mira Okey. Jom kita naikkan semangat Mira. Sebelum dia present ni, ya, kita naikkan semangat dia. Apabila saya bilang 1, 2, 3, kita semua serentak, kita sebut nama dia, kita jerit nama dia. Mira! Okey, 1, 2, 3. Mira. Okey, Mira. Teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Tinggi sikit. Ya, okey. Okey, hari ni saya nak bagi tahu saya punya masalah dekat PD lah terutamanya, sebab sekarang ni kita bekerja dari rumah, work from home. Tapi as a SA, saya tak dapat nak akses bila saya berada dekat rumah. Saya tak dapat nak akses sistem, tak dapat nak akses database bila berada di rumah. So nak kena minta tolong kawan-kawan yang bekerja dari office untuk akseskan dan bagi dekat saya apa yang saya nak. So saya rasa benda tu menyusahkan saya lah dan melambatkan proses kerja. Katakanlah task tu urgent, tapi bila kita minta tolong orang, kadang-kadang orang yang kita minta tolong tu dia ada kerja lain, so tak dapat nak buat immediate apa yang kita minta tolong. So macam kita tunggu, tunggu dia respon. Bila tunggu dia respon macam take time sikit lah untuk kita siapkan task kita smoothly. Alright, so cadangan saya dekat PD bagi akses VPN dekat SA. Okay, itu je. Bagi VPN pada SA semua. Saya nak tanyalah Mira. You all ni syarikat teknologi. Takkanlah selama setahun lebih ni pun ada masalah ni, tak ada dapat akses VPN baru nak minta. Memang tak boleh. Memang selama ni memang kita orang memang kena buat dari office. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Okey, apa yang dikhawatiri? Takut apa? Hacking ke apa ke? Mostly issue security lah. Mostly issue security. Itu masalah tu adalah masalah yang nyata ataupun omong-omongkan saja? Betul, masalah nyata. Boleh tanya Ayah Pin, boleh tanya Green Arrow, Bukan. Masalah VPN ni ada masalah security. Adakah itu masalah nyata atau masalah omong-omongkan sahaja? Bukan masalah work from home, masalah VPN tu. Ada bahaya ke? Memang tak ada, memang kita tak ada akses. Ya betul, tapi adakah VPN tu sememangnya berbahaya? Kalau dekat immigration ni nampak macam tu lah. Bukan. Maksud saya, adakah benar VPN tak secure? Taklah, kalau pandai jaga password dia semua tu, it should be no issue lah benda tu. Jadi balik pasal password dengan login je lah kan. Itu je sebenarnya. Trust issue bos je lah. Nak tak allow. Trust issue je, bukannya sistem tu ada weak security ke apa. Tak ada apa-apa pun. Okay. Jadi kalau trust issue then I think your boss should allow it lah kan. Itu je lah my point of view ya. Okay, bagus. Saya suka Mira ni very simple presentation dia. Tapi masalah besar. Working from home tak dapat access benda-benda ni, your file lah, your document apa semua. Dan solution dia mudah je, allow VPN access, itu je kan. Ya.
Dan itu yang Mira minta Mira minta untuk VPN access. Okey, bagus Mira. I like the way you presented. Suara bagus. Gerakan tangan pun ada. Bagus tu. Okey. Very good. Thank you. Okay, next. Siapa lagi ni belum ni? Vania ke? Lee Boyong ke? Ya, Lee Boyong. Okay. Lee Boyong. Okay, Lee Boyong akan present. Okay, Assalamualaikum. So, sebelum saya ceritakan masalah saya, so saya ceritakan sedikitlah projek yang saya buat before ni. So, sebelum ni saya ada diminta membuat satu modul baru dalam HIS, iaitu Hospital Information System. Iaitu modul baru itu adalah blood bank ataupun blood transfusion. Okey, untuk Hospital Cyberjaya. Isunya, masalahnya Hospital Cyberjaya tidak lagi siap, maksud belum siap. Tangan nampak sikit tangan. Belum siap dan tiada lagi penjawatan di hospital tersebut. Okey. Maksudnya tiada staff lagi lah dalam hospital tu. So untuk membuat modul baru itu, saya perlukan requirement yang baru. Okay, so bila tiada staff, tiada user dekat hospital tersebut, so saya macam masalahnya tak dapat collect requirement baru untuk modul yang saya buat tu lah. Maksudnya tak ada tempat bertanya mengenai requirement modul tersebut. Okey. Okey. Jadi macam saya cadangkan kepada tim projek supaya sebelum membuat satu projek kena kenal pasti setiap user yang Sebelum tu Libu. Masalah dia kita boleh identify lagi masalah yang utama. Masalahnya saya jadi masalahnya saya pergi kerja tapi sebenarnya saya tak buat apa-apa kerja. Bukan. Bukan. Apa dia? Masalahnya sekarang ni saya sebagai sistem analyst, saya kena ambil requirement daripada user untuk membuat sesuatu projek, satu modul. So bila modul yang saya buat tu tiada user yang saya bertanya, so itulah masalahnya. So maksudnya saya tak tahu dekat mana saya nak collect requirement tersebut untuk modul baru tu lah. Okey, jadi cadangannya saya untuk tim projek saya pertama kalau ada beberapa baik kita nomborkan. Pertama PM kena pasti setiap user yang terlibat untuk requirement tersebut daripada hospital lain lah, sebab Hospital Cyberjaya tu tak siap lagi. So maksudnya macam kena pasti user-user yang boleh saya collect requirement. Okey, itu je lah saya. Masalahnya. Itu penyelesaiannya. Itu cadangan saya lah. Cadangan dia. Sebab before ni projek tu macam saya kena collect requirement daripada internet ataupun bertanya kepada user-user yang saya kenal sendiri macam tu lah. So macam tak ada dedicated person yang saya boleh bertanya. Maksudnya projek ni projek apa? Blood bank, blood transfusion. Dekat Putrajaya tak ada buat ni ke blood transfusion dengan blood bank? Tak ada. Hospital Berjaya. Hospital Putrajaya kan ni kata tadi? Hospital Cyberjaya. Oh, cyber. Okey. Cyber. Okey, cyber baru ya. Ingatkah apa Putrajaya tadi? Saya dengar Putrajaya tadi. Okey, sorry. Cyber tak siap lagi. Okey. Jadi bagus. Jadi masalah pun dikenal pasti dengan jelas. Penyelesaian ni pun ada, mudah je penyelesaian dia. Dia mohon mohon PM ya untuk mengenal pasti
user yang boleh dirujuk untuk spesifikasi projek ini. Kan user requirement ni kan? Ini kena pasti. Okey, bagus. Okey, bagus Li Boyong. Cuma Li Boyong tangan tu. Suara tu dah ada dah. Jadi tangan tu ingat kita kena guna gerakan tangan kita supaya dapat audience kenal pasti antara ramai-ramai yang bercakap kat satu skrin tu siapa yang sedang bercakap. Sebab saya buat blur kot dekat background, so tangan saya tak Nampak. Macam ni nampak lah. Nampak. Tak apalah. Blur pun blur lah. Tapi nampak juga gerakan tangan kan. Daripada yang macam ni, kalau letak bawah langsung tak ada gerakan tangan. Jadi, nampak gini pun dah bagus lah ya. Okey. Okey, bagus. Terima kasih Li Boyong. Okey, seterusnya. Siapa pula ni? Tinggal Vanya dengan green arrow. Vanya dulu Okey, Vanya. Okey, ya. Kita bagi semangat kat Vanya, kita hantar positive energy kepada Vanya dulu ya. Okey, apabila saya bilang 1 2 3 Yaping, Tisano, jaga Toti, jom kita sebut Vanya. Okey, 1 2 3. Vanya. Okey Vanya. Okay, saya present dekat supervisor team saya. Oh, you present ni pada supervisor team okey. Pada saya staff. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Vanya, junior CE daripada tim custom engineer. Hari ini saya ingin memberi cadangan mengenai tim CE, tim custom engineer di JPN. Dalam CE tim di JPN, saya seorang saja perempuan dan yang lain ialah lelaki. 2 orang lelaki saja yang berumur lebih kurang dengan saya. Kami bertiga ialah junior CE yang baru 4 bulan bekerja. Oh, okey. Semua junior. Okey. Sebabkan mereka umur lebih kurang dengan saya, jadi lebih mudah sikit untuk saya bercakap dan minta tolong mereka. Tapi agak susah sebab mereka juga ialah junior CE seperti saya dan baru dalam bidang ni. Okay, hal ini menyebabkan kesukaran untuk sempurnakan kerja ataupun log yang masuk. Biasanya saya akan rujuk cara untuk selesaikan log yang saya dah tulis, ataupun saya tanya salah seorang CE daripada 2 orang CE engineer tu. Okey, kalau 2 orang tu pun tak dapat buat kerja tu atau log tu, mereka 2 tu pun akan tanya pada teammate yang lain. Kemudian saya akan sama ada ikut buat log bersama junior yang tanya dan CE yang tolong selesaikan log tu, ataupun follow up penyelesaian selepas kerja selesai. Oleh itu, cadangan saya minta semua CE compilekan cara penyelesaian log ikut modul masing-masing yang dah ditugaskan dan save dalam Google Drive supaya CE lain boleh rujuk in case CE yang ditugaskan untuk selesaikan modul tu tak dapat hadir ke office. So akan lebih mudah CE lain untuk terus selesaikan. Dan lagi log yang urgent dan tak nak ganggu CE yang tak hadir ke office tu. Okay, saya berharap tiap tuan dapat pertimbangan cadangan saya demi kelancaran kerja tim CE. Terima kasih. Okey, bagus Vanya. Jadi ini adalah satu cadangan yang baik Vanya. Jadi saya minta Vanya untuk terus laksanakan. Okey, baik. Terus laksanakan. Jadi nak laksanakan kena buat apa? Kena buat jadual lah. Kena buat senarai. Senarai nama CE, apa tajuk-tajuk dia tak? Kan? Jadi bila bagi dia tarikh juga deadline bila dia nak upload benda ni semua. Kalau tak tu sampai bila pun tak upload. Kalau tak ada deadline kan. Tak tarikh dia sekali ya. Jadi CE, tajuk-tajuk dan juga tarikh. Kemudiannya
minta bos setuju. Bila bos setuju, cakap ini senarai dia. Semua kena ikut lah, semua kena buat. Ini senarai dia. Tak ada sebab kenapa tak mau buat ke, tak boleh buat ke dan sebagainya kan. Okey. Okey, bagus, saya suka. Kali ni ada peningkatan dibanding dengan kali pertama. Saya tengok Vania bercakap, kali ni ada lebih kesungguhan dan tidak gemuruh macam semalam ya. Okey, bagus Vania. Okay. Bagus. Saya masa umur Vania pun saya tak adalah pandai nak present Vania. Ya. Jadi don't worry. You are better than me when I was at your age ya. Okey, seterusnya ada satu je lagi belum ni. Green arrow. Green arrow, jangan lari Green arrow. Okey, Green arrow dah ada dah. Okey. Jom kita bagi semangat kat Green arrow. Apabila saya bilang 1 2 3 kita sebut arrow. Okey. 1 2 3. Arrow. Okey. Siapa kami ni Green arrow? Saya nak present kepada saya punya team dengan saya punya supervisor. Team dan supervisor. Kita ni team dan supervisor. Okey. Yang saya, Assalamualaikum. Saya Green Arrow. Saya nak present berkenaan dengan sikap antara kita dengan user dengan tim-tim yang CE yang lain. Sebabkan saya suggestkan benda ni sebab supaya dia dapat menyenangkan kerja kita. Dapat menyenangkan kerja kita supaya proses kerja kita dapat berjalan lancar. Antara masalah yang saya pernah hadapi adalah bila seorang CE berjumpa dengan user tapi sikap dia macam marah-marah, emosi pun marah user. So menyebabkan ada certain user tu bila macam keesokan hari saya pula yang jumpa user tu, dia kadang-kadang dia bila dia jumpa macam orang high tech ni, saya pula yang kena marah. Saya pula yang kena ni. Saya pula yang kena apa? Kena tengking-tengking. Kena tengking. Asyik tu. Ni projek mana ni? Immigration, JPJ, KPN, Myanmar. Projek apa kau kena tengking ni? Saya kena ni kat immigration. Immigration? Ganas betul immigration ni. Adalah yang kena sekali tu sebab kes malam lah. Mungkin orang yang sebelum ni memarah ke macam mana saya tak tahulah tu. Kau ada bagi tahu tak? Kawan kau yang kau ada bagi tahu tak kawan kau yang semalam tu? Kau cakap dia, kau punya pasal aku kena tengking begini. Ada cakap lah dia. Yang tu tak ada tuan. Yang tu pun kita kena jaga perasaan dia jugalah. Sebab dia pun tak tahu masalah. Iyalah, tapi sebab klien end user tu tak puas hati dengan layanan ataupun jawapan yang diberi oleh kawan kita semalam. Jadi hari ni dia jumpa kita dah kena tengking kan? Kena bagi tahu lah. Betul. Maksudnya apa awak tanyalah. Macam mana awak jawab semalam? Macam mana awak bagi penyelesaian kat dia? Macam mana awak ajar dia? Kan? Dia tak puas hati dengan kau. Sebab pagi ni dia masuk dia dah marah aku lah. Aku lah kena tengking begini. Kan? Cakap lah, kita bagi tahu. Ya? Itulah. Lepas tu yang second ni ada satu tu yang saya kena bila saya call user dan user mungkin bila saya cakap saya orang daripada high tech, dia terus letak. Ada certain tu saya ada kena macam tu jugalah. Dia ingat kau ni apa ni? Itu saya antara salah satulah. Lepas tu yang secondnya saya adalah satu second masalah yang berkenaan dengan antara saya dengan tim saya. Ada certain tu mungkin ada yang mungkin senior tak puas hati dengan junior ke atau junior tak puas hati dengan senior. So ada mungkin senior senior
Hmm. Senior tegur junior. Tapi Tegur. junior tak puas hati. Lepas tu itulah, itu ada masa ketegangan sikit. Kat pejabat kau ada ketegangan Ketegangan sikit lah antara junior senior tu. Lepas tu yang antara suggestion saya yang saya boleh bagi antaranya saya suggest mungkin duduk berbincang lah antara yang junior dengan senior tu untuk bincang lah apa yang ni supaya diorang tahulah apa masalah yang diorang tengah hadapi dan ni lah untuk solution apa yang suggestion apa yang seterusnya yang patutnya diorang ambil untuk rapatkan hubungan lah. Lepas tu lagi satu yang saya suggest antaranya untuk company buat counselor supaya counselor ke atau macam ceramah ke untuk antara untuk rapatkan hubungan lah tuan. Itu je lah saya punya suggestion untuk masalah yang saya hadapi sekarang. Okay, terima kasih. Okey, bagus. Jadi yang pertama mengadakan perbincangan. Okey. Yang kedua, perbincangan nak faham apa masalah senior dengan junior. Lepas tu kedua, untuk kita adakan jawatan kaunselor ataupun kita gunakan khidmat kaunselor untuk menyelesaikan masalah antara dua kumpulan ini kan. Betul. Betul kan? Betul. Tapi contoh awak bagi tadi, semalam layanan tak bagus. Hari ni klien masuk, dah klien marah awak. Itu apa kena-mena pula? Yang itulah saya nak minta jaga hubungan dengan dengan user lah. Supaya kalau bercakap user tu mungkin cakaplah slow-slow ke, tak payahlah bertengking dekat user. Itulah pasal satu yang ada yang saya tu antara ceramah untuk berinteraksi dengan user. Berkomunikasi. Berkomunikasi dengan user. Okey, sebenarnya ada dua. Jadi baik kita kalau kita nak bentang, baik kita ambil satu je. Sama ada masalah yang kena tengking tu sebab tak tahu dalam berkomunikasi, ataupun kita ambil masalah hubungan senior dengan junior di high tech. Nampak? Jadi jangan kita gabungkan, benda tu dua benda berbeza kan? Salah satu kan? Okey. Jadi yang ini abaikan yang part pertama tadi tentang apa tu? Yang tentang tengking tu abaikan. Jadi cerita pasal masalah itu ya masalah senior dengan junior. Lepas tu persaian ni pun persaian untuk masalah selesaikan masalah senior dengan junior juga kan? Betul tu. Okey. Bagus. Okey, bagus Grero, bagus. Okey, jadi kita dah belajar dah cara-cara bagaimana kita membuat pembentangan ya. Okey. Bagus. Cara anda semua buat pembentangan. Ada beberapa perkara yang saya ingin beri peringatan. Pertama sekali adalah gerakan tangan. Now, very important. Once again, I like to stress that hand gestures are very important when you speak. Sebab satu, bila kita banyak guna gerakan tangan, kita menunjukkan kita sungguh-sungguh. Kalau tak banyak gerakan tangan, macam kita bosan dengan apa yang kita sampaikan. Tak sungguh-sungguh. Jadi, orang suka dan orang akan beri tumpuan apabila orang yang bercakap tu sungguh-sungguh. Okey? Yang kedua, kita gunakan gerakan tangan sebagai tarikan kepada audiens supaya mereka memberi tumpuan kepada kita. Kalau tidak tu bosan. Bila bosan, orang tak nak pandang dah. Okey? Ya. Apakah matlamat utama pembentangan? What is the ultimate objective of every presentation? Menyampaikan sesuatu. Lebih daripada itu, kita sebenarnya memujuk. Kita memujuk orang untuk mengambil sesuatu tindakan. Macam berkomunikasi juga ya, tahap tinggi ya. Jadi
pembentangan yang berkesan adalah satu pembentangan yang berjaya memujuk audiens mengambil tindakan seperti yang kita mahu mereka ambil. Ini dah dekat pilihan raya dah. Ahli-ahli politik, wakil-wakil, calon-calon semua, semasa pilihan raya apabila mereka bagi ceramah, apa matlamat mereka? Apa matlamat calon-calon pilihan raya bila mereka bagi ceramah? Mengundi mereka. Apa dia? Dapat mengundi mereka. Nak pujuk Nak orang undi. pujuk lah, nak pujuk pengundi. So, akhir sekali dia kata, maka tuan-tuan dan puan-puan pengundi sekalian, jangan lupa pilihan raya nanti keluar awal buat payung, undilah saya, undilah calon parti saya. Itu sebenarnya. Dia nak memujuk kita untuk mengundinya dan juga partinya. Itu dia nak. Jadi very fokus ya. Bila kita buat sales presentation to client, kalau belum prospek, belum klien lagi, kita nak pujuk dia untuk sign agreement bagi kontrak tu pada high-tech. Okey, bagi projek tu pada high-tech. Okey, itu satu. Okey, kalau kita customer engineer bila kita present training dan sebagainya, bukan training for the sake of training. Sebenarnya kita bagi training, kita tunjuk. Butang ni gunanya untuk ini. Butang ni gunanya untuk ini. Senang aja. Ni saya tunjuk. Senang je guna butang ni. Ni dah jadi dah. Maka kalau ada masalah, gunalah butang ni. Janganlah telefon. Jangan telefon tu jangan sebutlah. Tapi kita tunjuk. Bila ada masalah, cubalah. Cubalah. Butang tu ada kat situ. Cubalah butang tu. Mudah je. Saya tunjuk dah step-step dia. Itu sebenarnya kita bila kita mengajar, and you are teaching your end user, awak sebenarnya mengajar end user supaya buat sendiri. Betul ke tidak? Betul tak? Jadi jangan sekadar okey aku tunjuk ni kita ada feature ni, kita ada fungsi ni, kita ada interface ni. Dah. Tambah sikit lagi. Kita sendiri pujuk. Jadi tengok ni, mudah saya buat. Jadi nak pujuk kita tunjuk senang, mudah, tak complicated, semua orang boleh buat, orang dah berumur pun boleh buat. Okey, tunjuklah. Lepas tu saya harap anda semua akan menggunakan feature dan juga butang yang saya telah tunjuk tadi. Okay. Itu sebenarnya. Ataupun kita tunjuk dia. Ni kita ada manual pengguna ni. Panduan pengguna. Tengok ni. Kita training guna manual tu. Nak pujuk apa? Nak pujuk bila ada masalah, rujuk pada manual. Oh, baru tahu ada dalam manual. Oh, baru tahu ada manual. Itu satu. Oh, baru tahu ada dalam manual. Nak tunjuk website ke dan sebagainya. Faham Kita nak pujuk. Kalau kita present dekat top management, kita present, kita proposal ataupun cadangan. Jadi apa kita nak buat? Saya saja ke? Tak. Kita sebenarnya memujuk board of director dan sebagainya untuk menerima cadangan kami. Macam Tok T telah cuba untuk memujuk lembaga pengarah untuk terima cadangan untuk menambah faedah kepada dalam bentuk insurans, menambah faedah kepada warga kerja dengan cara menambah kepada insurans untuk mata dan juga untuk gigi. Okey. Semua ada. Jadi anda pun semua tadi, semuanya sebenarnya nak memujuk. Okey. Jadi nak pujuk ni kita kena fikir. Apa yang perlu saya katakan? Apa yang perlu saya sebut untuk memujuk? Apa nak kata? Jadi kalau sebenarnya saya ni memujuk ni. Contohnya, bila kita cerita tentang cerita kita baru tengok, movie kita baru tengok, seronok ni. Jadi bila saya cerita pada Iron Man, apa sebenarnya tujuan saya? Iron Man, semalam kan, saya nak beritahu awak lah, semalam saya tengok ada movie kat Netflix ni. Saja-saja ke saya nak beritahu? Tak. Saya bagi tahu tu mestilah sebab saya nak pujuk. Kau tengoklah, bagus ni. Seronok ni. Kita pujuk. Okey, jadi kita kena fikir apa yang perlu saya sampaikan supaya
audience kita ya boleh dipujuk untuk mengambil tindakan itu. Apa yang saya nak katakan? Jadi bila kita fikir apa yang akan memujuk mereka. Oh, masalah ni masalah besar dan kritikal. Kena tunjuk. Lepas tu penyelesaian ni mudah. Simple. Tak menggunakan wang ataupun menggunakan sedikit saja wang ringgit. Oh. Jadi kita pun kena tunjuk dalam presentation kita. Barulah kita berjaya untuk memujuk. Berjaya untuk memujuk lain ni, ya. Okey, sama juga Iron Man. Katakan kau dah kahwin belum Iron Man? Dah. Iron Man dah kahwin. Yeah. Okey, katakan Iron Man masa kau berpacaran dengan isteri anda, masa tu boyfriend girlfriend lah kan? Ya. Lepas tu mesti anda fikir, oh aku nak kahwin dia ni. Kena pujuk nak kahwin ni. Kan? Kita kan terus nak kahwin kan? Jadi kita kenalah pujuk girlfriend kita nak kahwin kita tak? Jadi kau ada tak kau fikir apa yang aku nak cakap ni? Apalah aku nak bagi tahu ni, nak pujuk dia ni, ada tak? Ada. Kena buat ke mana ni? Kena bagi dia makan apa ni? Kan? Nak pujuk dia ni. Kan nak pujuk kan? Jadi nampaknya berjaya. Tahniah kerana anda dah berkahwin. Kalau anda gagal memujuk, tak kahwinlah awak. Jadi proses berfikir. Apa yang saya perlu kata kepada girlfriend saya nak pujuk dia kahwin saya, kita tukar. Apa yang saya nak kata kepada lembaga pengarah, apa saya nak kata pada supervisor saya, apa saya nak kata pada end user saya, apa saya nak kata kepada vendor saya. Itu soalan yang awak kena jawab. Okey, nak pujuk mereka. Okey? Macam tadi Iron Man tadi dia bagi 1 2 3 nak pujuk kan? Kan? Jadi nak pujuk siapa tadi? Supervisor kan? Cakap. Jadi kita cakaplah kita bila kita buat 1 2 3 bukannya kita merumitkan kerja kita, sebenarnya kita memudahkan kerja kita. Bayangkan kalau kita update, kita letak interface baru, butang baru, feature baru tanpa kita bagi tahu melalui email, tanpa kita bagi tahu, tanpa kita panggil buat latihan, tanpa kita update manual, apa yang berlaku? Mereka akan mengacau. Kacau siapa? Blur dah akan kacau siapa? Mereka akan kacau CE. Dan juga kita. Kan? Kita kacau CE, mereka kacau CE. CE tak terjawab, CE kacau siapa? DA. Kacau VA pula kan? Jadi pasal CE pun tak tahu. Jadi bukan hanya update tu bukan hanya kepada belah mana je. End user. CE pun kena tahu. Ada juga nanti, hello. High-tech, ini apa ni korang dah tukar ni? Ini dah lain dah skrin ni. Ada tukar skrin ke? Saya pun tak tahulah. Bila tukar skrin ni? Kan? Tak nak itu berlaku juga kan? Jadi kita tambah juga ya. Jadi kita nak pujuk kepada end user. Jawapan di tangan anda. Jawapan di jari anda. Petik aja. Manual kita dah update. Kita pun dah bagi tahu maklumat melalui email. Kita pun ada website, ada video, ada YouTube. Kita pun nak bagi tahu juga. Ya, selain daripada itu, kita juga dah tunjuk anda melalui training ni betapa mudahnya dan bergunanya feature ini. Maka balik nanti cuba-cubalah. Lepas tu, bagi tahulah rakan-rakan lain. Benda baik janganlah simpan sendiri. Bagi tahu kawan-kawan lain. Jadi diorang pun boleh guna feature yang sama, butang yang sama. Okey, itu kita nak pujuk kan? Kita nak pujuk. Okey, jadi macam girlfriend dulu. Apa sajalah. Oh, dia ni suka melancong. Sanggup bawa melancong. Oh, dia ni suka make up. Oh, sanggup beli make up. Oh, dia ni suka makan restoran. Oh, mahal. Oh, bawa restoran mahal. Oh, dia ni suka makan KFC. Oh, hari-hari hantar KFC. Tahu pula you are meeting your girlfriend's requirement. Ya, Iron Man? You are meeting your girlfriend's requirement. Dia suka shopping, bawa. Dia suka pergi kedai tu, bawa. Oh, dia suka pergi visit India, bawa pergi visit India. Apa saja, kita kena faham. Sebelum kahwin lah, sebelum kahwin. Betul, macam mana kita cuba faham girlfriend kita sebelum kita kahwin. Sebab kita nak pujuk dia, kita kena tahu preference dia.
Dia suka Pavilion ke? Dia suka Masjid India. Dia suka KFC ke? Dia suka Kenny Rogers. Kita ulang benda ni kan. Jangan pula kita tak tahu. Kita bawa pergi Kenny Rogers. Abang ni tak kenal saya ya. Saya dah berapa kali dah cakap, saya tak suka Kenny Rogers. Abang bawa saya sini lagi. Abang ni tak kenal saya dan abang ni memang tak ingat apa saya kata. Tu bahaya tu. Kan? Sebab kita akan bersaing dengan boyfriend dia yang ingat apa dia suka. Nanti kata, abang tahu, Rijal ingat tahu saya suka apa. Habis kau bersaing dengan Rijal. Rijal yang ingat dia suka apa. Kau Iron Man tak ingat dia suka apa kan? Klien pun sama, dia ada preference dia. Kita kena tahu preference dia. Ya, kita kena tahu apa preference dia, dia suka apa kan? Dia bila ada masalah, kita nak telefon dia balik, nak telefon balik petang ke pagi ke. Kalau pagi dia dah kata dia sibuk pagi, awak ni tak tahu lagi kerja saya. Saya dah cakap dah berapa kali, jangan telefon saya pagi. Pagi saya sibuk pagi, saya banyak kerja tau. Awak telefon juga lagi. Lepas tu esok telefon. Berapa kali dah saya kata, pagi jangan kacau saya. Dah. Mungkin kawan kita kena tengking, mungkin Green Arrow kena tengking sebab tu kot. Sebab tak faham tak faham preference ya. Okey, jadi kita faham. Okey? Jadi kalau kita faham ni insya-Allah kita boleh selesaikan semua masalah, okey? Okey. Jadi ingat you are presenting to solve a problem. Lepas tu you are also presenting you are presenting to persuade your audience. Okay, to agree with your proposal and your solution. Okay, faham Kalau tak ada masalah, tak perlu propose. Kalau tak ada masalah, tak perlu bagi cadangan. Ya, Tok T, kalau tak ada masalah, tak perlu kita nak propose. Okay, kena tambah RM500 lagi untuk gigi dan juga untuk mata. Lepas tu, bos akan tanya, ada masalah ke sekarang ni? Oh, sekarang ni tak ada apa masalah. Tak ada masalah, tak payahlah kita belanja 1.2 million per year. Tak payah, kita kekal je. Tapi ada masalah ni. Apa masalah dia? Itu sebabnya masalah tu penting. Ya, Tok T? Sebab kalau tak ada masalah, dia kata tak payah. Okey, kalau tak ada masalah, tak payah buat apa-apa. Kalau ada masalah, baru buat apa-apa. Sebab tu kita kena bagi tahu apa masalah dia. Lepas tu kita bagi kesayangan dia. Ya, kesayangan tu tunjuklah benda ni mudahlah, senanglah, murahlah, berbaloilah, berfaedahlah, mendatangkan hasil, mendatangkan pulangan, menjimatkan, menambah kepada keselamatan, apa saja yang penting. Lepas tu akhir sekali kita ingat kita masih lagi memujuk nak pujuk mereka untuk terima cadangan, nak pujuk untuk mereka terima senarai nama yang kita dah buat tu, senarai orang CE mana buat topik apa, buat apa tu, record movie apa nak upload kat mana. Tu semua kita nak pujuk semua tu. Nak buat. Kalau dia orang tak buat juga kan. Okey Okey. Jadi saya minta anda sekarang untuk menyediakan satu PowerPoint yang ringkas. Satu PowerPoint yang ringkas. Okey. Tak perlu banyak. Maksimum 5. Maksimum 5 je. Maksimum 5. Anda boleh guna masalah yang anda bentang tadi tanpa PowerPoint. Maksudnya anda guna PowerPoint nak seiring dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ataupun if you are adventurous, rasa seronok, anda boleh cari masalah yang lain pula. Masalah yang baru pun boleh juga. Okey, sama ada gunakan buat jadi landasan yang anda dah present pagi tadi. Ataupun anda nak cari masalah yang baru yang anda nak present pun boleh juga. Okey, jadi nak present kena ada penyelesaian. Penyelesaian Okey, semua biasa guna PowerPoint ke di sini? Tak. Tak biasa guna PowerPoint. Okey, tak biasa guna PowerPoint. Saya nak tunjuk anda. Okey, cara bagaimana kita boleh design PowerPoint yang cantik dan cepat. Okey, saya tunjuk Okey, kita pun belajar sikit nak buat PowerPoint ni. Kita buat yang cepat Baik.
Mana saya punya PowerPoint ni? Mana dia? PowerPoint saya tak keluar pula. Sekejap, Okay, sekali lagi. Saya tak boleh nak share PowerPoint sementara sebab saya tak ada screen PowerPoint dia. Okey, tak apa. Saya nak baiki tapi sementara tu anda boleh cuba dulu ya. Jadi sediakan PowerPoint untuk mengiringi. Okay, to complement. The PowerPoint is not the presentation. You are the presentation. The PowerPoint is a visual aid, tool, alat bantu pandang. Bukannya alat bantu anda ingat. It's not a memory tool but a visual aid tool. Tapi malangnya ramai orang menggunakan PowerPoint untuk tujuan apa? Untuk tujuan dia ingat apa dia nak kata. Salah. Kita guna PowerPoint nak bantu audience faham apa kita nak kata. Apa yang kita kata, apa yang kita nak sampaikan. Itu sebenarnya. Ya, jadi jangan gunakan PowerPoint untuk bantu kita ingat apa yang kita nak sampaikan. Nanti bosan orang. Ya, kalau kita buat untuk audience, maka audience akan rasa PowerPoint kita menarik. Okey? Okey. Jadi buat dulu. Saya tengah korek di mana kenapa PowerPoint saya tak keluar ni. Kapten nak tanya yang 5 tu 5 slide ke 5 point? 5 slide. 5 slide, okey. Ya, 5 slide. Okey. Maksimum 5 slide. Itu sebenarnya maksimum 5 slide ya. Jangan lebih daripada 5 slide. Okey, slide pertama dan kedua anda bercerita tentang masalah. Okey, masalah yang anda hadapi. Slide pertama tu is actually the cover. Slide kedua tu cerita pasal masalah. Apa masalah dia? Jadi nak cerita pasal masalah, lepas tu kalau misalnya Tok T nak buat perbandingan, situlah kita buat perbandingan. Berbanding dengan company lain, SI lain, kan? Okey, lepas tu perisaian dia apa? Slide 3 dan 4 tu tunjuklah. Kita nak compare AIA lawan Great Eastern dengan apa, harga dia apa semua kan? Kan? Ya, jadi yang slide nombor 2 tu sama ada kita banding package remuneration kita, salary dan remuneration kita dengan syarikat-syarikat lain dalam industri yang sama, ataupun kita nak buat keputusan daripada kaji selidik tahap kepuasan warga kerja pun boleh juga terpulang pada puan. Lepas tu ataupun kajian yang mana yang menunjukkan budak-budak yang sekarang ni, budak-budak muda sekarang ni memilih majikan berdasarkan ada insurans gigi ataupun tidak. Kalau tak ada insurans gigi dan mata, mereka tak nak. Kan? Kalau ada laporan macam tu pun bagus juga. Jadi boleh kita bersandarkan keputusan kita atas sesuatu. Kaedah tu saya rasa macam itulah. Saya macam mana awak tahu? Saya rasa diorang ni suka kalau kita bagi package gigi dengan mata. Saya rasa tak. Saya rasa tu memang akan ditolak. Berdasarkan fakta lah. Fakta apa? Itulah bukti apa. Ya. Jadi yang nombor 2 tentang masalah. Nak tunjuk siapa tadi nak tunjuk 7 kali sehari lah apa lah. Itu pun kat situ juga. Okey. Buat frekuensi orang bertanya soalan lah apa semua kan. Itu pun kat situ ya. Lepas tu kemudiannya 3 dan 4 penyelesaian dia. The solution yang kita nak cadangkan. Lepas tu yang akhir sekali. Yang akhir sekali adalah
seruan kita. Apa tu seruan kita tu, macam contohnya saya harap tuan-tuan dan puan-puan atau pihak pengurusan akan menerima cadangan ini supaya boleh kita terus membeli peralatan tersebut. Pun boleh juga. Jadi that's the last one. That's the last one. Jadi banyakkan gambar. Ya, banyakkan gambar. Okey, sediakan. Anda semua ada PowerPoint. Kalau tak ada PowerPoint, tapi takkanlah high-tech komputer korang tak ada PowerPoint kan? Jadi kalau tak ada PowerPoint pun tak apa. Boleh guna Microsoft Word. Kita buat dalam bentuk landscape. Okey, kalau tak ada PowerPoint pun boleh buat lagi. Buat Microsoft Word dalam kita tukar layout tu. Jangan layout menegak A4 tu, tapi layout A4 yang landscape. Landscape ya. Buat dalam bentuk landscape. Pun boleh juga. Boleh ke saya share ni je keluar. Okey, sediakan saya pula saya nak log out daripada apa ni daripada Zoom dan kemudian saya nak masuk balik. Okey. Tuan, nak tanya sikit Tuan. Ya, Zain. Tadi tak berapa dengar tadi. Tuan punya task to us to build 5 slide of presentation of our problem tadi ke? Nak guna problem tadi pun boleh. Nak guna problem baru pun boleh. It's up to you. Maybe later on okay. what we can do is like as you say extending beyond the business group more to high-tech and courtesies. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Okay. Jadi you can either use the same problem that you were talking about pagi tadi, or you can use a totally new problem. Okay. Tapi work related lah, jangan cakap bagi problem nak save penguin ke apa ke, so work related. Okay. Save climate ke apa ke, no work related dulu. So dia banyak topik berkaitan dengan kerja kita ya. Okay. Okay, saya kata awak sediakan ya, you prepare. Sebab saya nak nak log out dan masuk balik sebab Zoom saya ni tak keluar itu pula, tak keluar PowerPoint. Siap Jangan lari. Okey, saya lantik Mira Filza sebagai pembantu saya. Mira, pastikan semua ni tak lari Saya balik nanti ada dalam kelas tau. Okey Mira. Okey.